Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung pembacaan kita daripada Sunan Ibnu Majah dalam tajuk yang berkait dengan ibadah korban. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Kitabul Al-Adahi, ataupun sebahagian nuskhah menyebutkan Abwab Al-Adahi. Nuskhah Sunan Ibnu Majah yang kita gunakan merupakan yang ditahqiq oleh Al-Alamah Shu'aib Al-Arnaud beserta dua rakannya lagi, iaitu Syekh Adil Mursyid dan Sa'id Al-Ham. Naskah yang diterbitkan oleh Darul Risalah Al-Alamiyah. Kitab berkenaan korban berada dalam juzuk yang keempat, muka surat 302. Kita telah pun melepasi bab yang pertama, dan hari ini insya-Allah bab yang kedua, Babul Adahi wajibatun hiya amla. Bab pada menjelaskan ibadah korban, menyembelih binatang korban, apakah wajib, hukumnya wajib, amla ataupun tidak. Qal musannif al-Imam Ibnu Majah rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fi darain amin. Hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, telah memberitahu kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah, katanya hadatsana Zaid ibnu al-Hubab, Zaid bin al-Hubab rahimahullah memberitahu kami, katanya hadatsana Abdullah ibnu Ayyash, Abdullah ibnu Ayyash rahimahullah memberitahu kami, qala, katanya hadatsana Abdurrahman al-A'raj, Abdurrahman al-A'raj memberitahu kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diambilnya atau diterimanya daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man kana lahu sa'atun, sesiapa yang adalah baginya sa'atun, kelapangan, kekayaan, kemudahan, walam yudahi, namun dia tidak melakukan ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia menghampiri musallana, tempat salat kami. Janganlah dia menghampiri salat hari raya bersama kami. Jadi hadis ini menurut Imam Syekh Al-Harari, Syekh Al-Harari, yang pertama kata dia musallana di sini, jangan menghampiri musalla kami, iaitu musallal Aid, tempat sembahyang hari raya. Jadi laisal murad, hadis ini kata Syekh Al-Harari, tidaklah bermaksud bahawa sahnya salat hari raya itu terhenti kepada pelaksanaan korban. Yang tidak bermaksud begitu. Bal hiya uqubatun lahu bitardihi an majalisil akhyar. Wa hadha yufidu wujub al-udhiyah ala kulli ghaniyin. Tapi hadis ini memberi maksud sebagai hukuman kepada orang yang ada kemudahan, ada wang, ada kelapangan, namun enggan melakukan ibadah korban, maka dia dihukum oleh Nabi SAW dengan diusir daripada
majlis, menghadiri majlis bersama orang-orang yang baik-baik. Itu maksud dia. Jadi kalau dia solat hari raya sah, dan perbuatannya itu meninggalkan ibadah korban dalam keadaan dia mampu, itu bukan suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak elok, menyebabkan Nabi SAW mengusirnya daripada hadir bersama-sama dengan orang lain, orang baik-baik. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Harari. Fal hadis, kata Syekh Al-Harari lagi, fal hadis yadullu ala wujubil udhiyah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kewajipan melakukan ibadah korban alal ghani, ke atas orang yang kaya. Kaya maknanya orang yang mampu. Walakin bimakna akidatul matlubah, tapi bukan wajib di sini dengan makna sehingga kalau tidak melakukannya berdosa, tetapi kata dia lebih kepada akidatul matlubiyah, yang penegasan bahawa ibadah ini sangat dituntut oleh syarak. Fala ya'thum bitarkiha, namun tidaklah sampai berdosa. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan pandangan daripada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad dan sebagainya, ibadah korban ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dituntut, namun tidaklah dan tidak wajib dan berbeza. Di sini kita buat sedikit kesimpulan berdasarkan hadis ini. Disimpulkan bahawa ibadah korban dituntut oleh syarak ke atas orang yang mampu. Dituntutlah ibadah korban berdasarkan hadis ini dituntut oleh syarak ke atas orang yang mampu. Hukumnya adalah sunat muakkad di sisi sebagian ulama. Jadi darjat tuntutan itu adakah sampai kepada darjah wajib? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidaklah sampai tahap wajib, tetapi sunnatun muakkadah, sunat muakkad. Dan sebagian ulama, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka berkata wajib, sampai pada tahap wajib, iaitu berdosa seorang yang mampu dan memiliki kewangan dan sebagainya, dan situasi pun mengizinkan, tetapi dia enggan atau sengaja meninggalkan ibadah korban. Maka perbuatan itu di sisi keseluruhan ulama, mana seorang sepakati bahawasanya dia telah meninggalkan suatu tuntutan yang utama dalam Islam. Cuma sebagai ulama menyatakan sunnatun muakkadah, dan sebagai ulama memfatwakan dia sebagai wajib, iaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Hadis yang pertama, kemudian kata muhaqqiq Syekh Syuaib Al-Arnaut, kata dia hadis ini isnadu dhaif. Isnad hadis ini adalah dhaif. Isnad hadis ini dhaif. Tapi kata dia wa Abdullah bin Ayyash dhaifun. Dhaif kerana perawi yang bernama Abdullah bin Ayyash dhaifun, perawi yang dhaif, yu'tabaru bihi fil mutaba'at wasyawahid. Walaupun dhaif, tapi hadisnya itu diterima, diambil iktibar, diterima untuk dijadikan sebagai perkiraan ataupun penilaian fil mutaba'at, dalam mutaba'at dan juga syawahid. Jadi sebab itu kalau dirujuk dalam syarah al-Imam Syekh Al-Harari, dia menyatakan hadis ini hasan. Hasan kerana terdapat mutaba'at. Kerana mutaba'ah. Terdapat apa makna mutaba'ah wa syawahid? Mutaba'ah ini terdapat hadis lain daripada sahabat yang sama, dan syawahid juga terdapat hadis yang lain yang beri maksud yang sama daripada sahabat yang berlainan. Itu. Jadi sebab itu setiap hadis yang dihukumkan oleh ulama sanadnya dhaif, tidak boleh kita simpulkan bahwasanya matan hadis itu turut dhaif, kerana mungkin sanad itu dhaif, tapi matan hadis itu sahih ataupun hasan, kerana terdapat sokongan, itu mutaba'at wa syawahid, kerana disokong oleh
hadis-hadis yang lain, sama ada daripada sahabat yang sama tapi jalur berbeza, ataupun daripada sahabat yang berlainan, tapi matan hadisnya memberi maksud yang sama. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala al-musannif al-Imam Ibn Majah haddatsana Hisham ibn Ammar qala, Hisham bin Ammar rahimahullah, ini guru Imam Ibn Majah. Kalau tadi guru dia Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Kata Imam Ibn Majah, guru dia Hisham bin Ammar. Mana guru dia menerima hadis? Hisham ibnu Ammar qala, berkata, haddatsana Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash memberitahu kami. Haddatsana qala, katanya haddatsana Ibnu Aun. Ibnu Aun memberitahu kami an Muhammad bin Sirin rahimahullah. Hadis yang diambilnya daripada seorang tabi'in yang masyhur, iaitu Muhammad bin Sirin. Qala, di mana Muhammad bin Sirin berkata, sa'altu Ibnu Umar anil dhahaya. Aku pernah bertanya Ibnu Umar, ini sahabat Nabi, anil dhahaya, berkenaan dengan hukum melakukan ibadah korban. Wajibatun hiya, apakah wajib? Qala, Ibnu Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berkata, menjawab, dhaha Rasulullah SAW telah melakukan ibadah korban, wal muslimuna min ba'dihi, dan begitu juga orang-orang Islam, kaum muslimin selepas baginda pun meneruskan ibadah korban sebagaimana yang dilakukan baginda. Wajarat bihi sunnatu, dan ibadah korban itu telah dipanggil menjadi satu sunnah, berterusan menjadi satu sunnah dalam syariat Islam ini, dalam agama Islam ini. Jadi walaupun Ibnu Umar dia tidak tegas menjawab apakah wajib ataupun tidak, tapi dia menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah korban ini merupakan satu sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga diteruskan oleh sahabat-sahabat dan juga tabi'in dan juga para sahabat. Ibnu Umar ni para sahabat, mana selepas baginda wafat, para sahabat meneruskan ibadah korban ini pada setiap tahun sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ini menegaskan bahawa ibadah korban ini merupakan ibadah yang besar yang menjadi tradisi pada zaman Nabi sendiri dan juga pada zaman selepas kewafatan Nabi SAW di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi maka dia menjadi mutaba'ah, menyokong, jadi syawahid. Maksudnya mana termasuk dalam hadis syawahid lah, kerana menyokong hadis yang pertama. Dan hadis yang pertama daripada Abu Hurairah disokong oleh hadis yang kedua daripada sahabat yang berbeza, yang maka kita panggil sebagai tergolong dalam hadis, dipanggil istilah ulama sebagai syawahid dia panggil. Hadis yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Hisham ibn Ammar. Hisham bin Ammar memberitahu kami. Qala, katanya, haddatsana Ismail ibnu Ayyash. Ismail bin Ayyash memberitahu kami, katanya, haddatsana Al-Hajjaj ibnu Arta'ah. Hajjaj bin Arta'ah memberitahu kami an Jabalah bin Suhaim. Hadis yang diterimanya daripada Jabalah bin Suhaim. Qala, yang menceritakan, sa'altu Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, fa dzakara mislahu sawa'an, maka Ibnu Umar menjawab sama seperti tadi. Dia tanya soalan yang sama, apakah korban wajib atau tidak. Ibnu Umar memberi jawapan yang sama. Jadi hadis ini daripada sahabat yang sama, Ibnu Umar, maka ini dia menjadi hadis mutaba'ah lah, mutaba'ah pada hadis yang kedua tadi.
Mana hadis daripada jalur yang lain menyokong hadis yang tadi, tapi daripada sahabat yang sama. Kalau daripada sahabat yang berbeza dipanggil syawahid. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir kita pada ini, kerana kita akan baca satu bab saja setiap kali majlis kita. Qala al-musannif rahimahullah, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, katanya hadatsana Muaz bin Muaz yang beritahu kami an Ibni Aun, hadis yang diambilnya daripada Ibnu Aun, qala, yang menceritakan amba'ani Abu Ramlah menceritakan kepada kami an Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, qala, yang menceritakan kunna wuqufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, kami pernah berwukuf bersama dengan Nabi SAW di Arafah, di padang Arafah, iaitu semasa Hajjatul Wada, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Harari, iaitu ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Faqala, lalu pada ketika kami berwukuf bersama dengan baginda itu, baginda telah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dituntut ke atas ahli rumah, mana dipanggil penghuni rumah, dituntut ke atas penghuni rumah, fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyatan, untuk menyembelih korban, wa atiratan, dan juga menyembelih atirah. Kemudian Nabi tanya, atadruna mal atirah, tahukah kamu apa itu atirah? Iaitu hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyah, iaitu sembelihan yang dinamakan manusia dengan rajabiyah, iaitu sembelihan bulan Rejab. Cuma para ulama ada di antaranya dalam kitab Al-Istizkar, dalam kitab Al-Istizkar oleh Imam Ibn Abdul Barri, kata dia atirah ini mansukh, sembelihan sempena bulan Rejab ini telah dimansuhkan, mana ada di awal Islam tapi telah dimansuhkan oleh syariat. Jadi tinggal hanya lagi korban lah. Jadi berdalilkan kepada hadis ini, para ulama menyimpulkan bahawa ke atas satu rumah, ibadah korban ni bagi satu rumah, maka dia merupakan sunnatun muakkadah, menjadi sunat muakkad, sunat muakkadah, mana sekurang-kurangnya kena ada seorang di kalangan ahli rumah itu yang melakukan ibadah korban, maka mencapailah maksud dipanggil tuntutan ibadah korban tersebut. Kerana suatu ibadah yang bertaraf sunnatun muakkadah ini makruh ditinggalkan dengan sengaja. Jadi untuk mengelakkan jatuh makruh itu ke atas penghuni satu rumah, maka sekurang-kurangnya seorang melakukan ibadah korban dalam keluarga tersebut. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang alhamdulillah Allah Taala sekalian. Hadis yang ketiga ini, kalau kita tengok pada tahqiq Syekh Shu'aib, hadis hasan. Hadis yang ketiga ni adalah hadis hasan. Hadis ini kita sebut sebagai hadis syawahid lah, masuk dalam syawahid lah. Kan dia riwayatkan daripada sahabat yang berbeza, Mikhnaf bin Sulaim. Mikhnaf bin Sulaim ni menyokong
hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Okay. Jadi hadis Abu Hurairah ini walaupun dari segi isnadnya dhaif, tapi disokong oleh dua hadis yang berikutnya, tiga hadis yang berikutnya, maka dihukumkan oleh ulama sebagai hadis hasan, hadis yang hasan. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.